أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ni kita dapat sambung semula dalam kitab sirah kita, fiqh sirah. Jadi sambungan tajuk kita hari itu masih lagi di dalam bab Hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, ilal Madinah, wa suhbati Abi Bakr radhiyallahu anhu, dan ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi sebagai apa nak panggil, orang kata apa, tayang semula. Tayang semula, ulangan. Lepas mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia dapat perintah khas daripada Allah Taala, yang mana dalam satu hadis tu Nabi bercakap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi dengan Abu Bakar, Nabi bercakap, Nabi beritahu, Nabi kata apa? Inna Allah qad azina li fil khuruj wal hijrah. Sungguhnya Allah Ta'ala telah mengizinkan bagi aku untuk keluar daripada kota Mekah dan berhijrah. Sebab sebelum ni Abu Bakar dia tengok sahabat-sahabat, sahabiah, bakal keluar pergi habis semua dah. Jadi Abu Bakar pun dia pergi jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyuarakan hasrat dia nak pergi hijrah. Bila dia menyuarakan hasrat dia nak pergi hijrah, Nabi tak bagi. Nabi kata apa? La ta'jal la'alla Allah Ta'ala yaj'alu laka sahibah. Wahai Abu Bakar, la ta'jal, jangan, orang kata apa, jangan tergopoh-gapoh lah, jangan tergesa-gesa. La'alla Allah yaj'alu laka sahiban, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan bagi kepada kamu peneman sampai pada masa kamu nak berhijrah nanti. Jadi Abu Bakar dia duduk rasa seolah-olah kata macam Nabi minta dia jangan pergi hijrah lagi supaya sama-sama keluar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar ni pun dia buat persiapan awal. Dia beli 2 ekor unta, sihat tubuh badan lah apa semua. Kemudian dia simpan bagi elok, lebih kurang dalam dekat 2 bulan lepas tu barulah apa nama ni sampai arahan selepas tu, supaya yang mana innallaha qad azina li fil khuruj wal hijrah, barulah turun wahyu perintah daripada Allah Ta'ala supaya Nabi keluar pergi berhijrah. Dalam riwayat ni sebut, lepas mana turun hak ni Nabi dia dah dapat arahan ni, Nabi dia terus pergi rumah Saidina Abu Bakar pada ketika itu, pada waktu tengah hari. Waktu tengah hari. Nabi ni dia selalu pergi rumah Saidina Abu Bakar. Tapi Nabi tak pernah pergi waktu tengah hari. Sebab dalam riwayat Saidina Abu Bakar dia ada sebut, Asma pun ada menceritakan. Ni saya petik dalam kitab Syekh Ramadan Al-Buti tak ada. Tapi dalam kitab Fiqh Sirah Ibnu Hisham ada sebut cerita abang ni. Dia kata Nabi tak pernah keluar mai rumah kami pada waktu tengah hari. Biasa Nabi mai rumah kami waktu pagi dengan petang. Pagi dengan petang Nabi mai. Tu je. Malam Nabi tak berjalan. Dia bukan jenis kaki mengopi berjalan malam merendak pergi rumah orang. Kita lah. Nabi pergi pagi ataupun petang. Tapi pada hari tu Nabi mai pada waktu tengah hari.
Biasa Saidina Abu Bakar ni dia akan berehat saat dia tidur pada waktu tu dekat katil dia lah. Jadi Nabi bagi salam, lepas tu Nabi pun kata, wahai Abu Bakar, mailah kita sembang doa. Saidina Abu Bakar pun kata, tak apa ya Rasulullah, mailah masuk dalam rumah kami pun bukan ada siapa pun. Anak beranak aku ya ada Aisyah dengan Asma. Sebab anak Abu Bakar yang berperanan besar pada masa tu ada 3 orang. Aisyah masa tu kecil. Dia lah tukang bubuh barang lah apa semua. Yang Asma ni pula tukang siap barang ayah dia lah apa semua. Yang anak dia Saidina Abu Bakar hak lelaki tu ada seorang nama Abdullah bin Abu Bakar. Dia inilah yang tukang mai habaq berita apa yang berlaku apa semua yang berlaku ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bapa dia pergi hijrah duduk dalam Gua Thur tu. Jadi Saidina Abu Bakar pun Nabi pun habaq kat dia, Allah Taala dah perintahkan aku untuk pergi hijrah. Lah ni siap. Abu Bakar pun kata, tanya kepada Rasulullah, as-suhbatu ya Rasulullah? Nak aku teman ke? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, suhbah, teman, mai. Apa lagi melompat bangkit daripada katil. Siap-siap apa semua. Nabi pada ketika itu tak ada pun orang pernah tengok Saidina Abu Bakar menangis pada waktu tu. Dia menangis meleleh air mata. Sebab apa? Bukan sedih apa? Sebab yabki minal farah. Sebab apa? Dia teriak, dia menangis sebab seronok sangat boleh teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Lepas tu pilah keluar depa. Jadi unta tu depa simpan tang mana? Abu Bakar dia tak tambat kat tepi rumah dia. Dia pergi bagi kepada ni nak katanya dalam perjalanan Nabi hijrah ni ada seorang hamba Allah yang bernama Abdullah bin Arqutin. Ada yang tulis dalam tu kata bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid ni, dia ni orang Arab tapi bukan Islam. Kapiak bagus lah ni. Kan? Nah itu. Jadi sebahagian daripada ulama dia mengambil dalil daripada Abdullah bin Uraiqid ni, boleh kita bekerjasama dengan orang kafir. Jika orang kafir tersebut bersama-sama dengan kita, jenis bukan main tikam. Tu. Kalau duk main semelih kita lah, macam duk ada lah ni, yang tu tak boleh. Cari hak mana yang hak boleh. Hak mana boleh bekerjasama dan dia faham tentang kita lah apa semua, hak tu boleh. Tak apa, nanti dalam bab fiqh sirah ni ibrah dia Syekh Ramadan Al-Buti ada hurai benda tu. Jadi Abdullah ni lah yang jaga unta ni. Dia jaga dekat tepi bukit mana benda tahu. Dia jaga situ, bagi makan, bagi minum, jaga, bagi lelok. Dan unta tersebut dinaiki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seekor, dan juga Saidina Abu Bakar seekor. Dalam perjalanan tersebut Abu Bakar keluar, lepas tu pelawar kepada Nabi, ya Rasulullah, aku dah sediakan unta untuk kamu. Demi ayah dengan mak aku ni, aku bagi kepada kamu. Wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Tak, aku tak mau." Aku tak mau unta hang bagi. Dalam riwayat dia ada sebut bahwasanya Nabi tak terima pemberian Abu Bakar tadi itu. Tapi Nabi kata apa? Aku tak mau hang bagi saja, tapi aku nak beli dengan sekian-sekian harga. Abu Bakar tanya pasal apa? Sebab aku tak boleh terima hadiah orang, pemberian orang. Dan aku nak pergi hijrah dengan titip peluh aku, harta aku sendiri.
Jadi dijuallah dengan harga yang sekian-sekian. Dalam kitab mana pun tak ada disebut berapa harga yang Abu Bakar jual kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unta itulah yang unta yang sampai dekat Quba yang Nabi naik, unta Nabi tu. Dan dia hidup unta tu. Nama apa unta tu? Qaswa. Nah, dalam kitab Fizrah tak ada. Nama Al-Qaswa. Nah, nama unta Nabi tu. Ada yang kata nama dia macam-macam nama. Ada yang kata nama dia Qaswa satu, Udba satu, Jada'a satu. Semua nama-nama tiga tersebut membawa maksud yang sama. Tapi yang famous lalu disebut nama unta Nabi itu namanya Qaswa. Bila dalam kitab sirah kita duduk baca unta Nabi tu, dia katakan siapa dia panggil Qaswa sebab telinga kudung sebelah. Saya duduk tengok apa makna Qaswa tu, dia kata maknanya kudung sebelah. Qati', maknanya yang terputih. Ada yang kata telinga dia terkerat sebelah. Ada yang kata dia punya tamana tertenduk, tamana terputih, patah. Tapi saya rujuk dalam kitab lain pula, bukan bermaksud unta Nabi itu cacat. Pasal apa dia panggil Qaswa tersebut? Sebab lariannya terlalu laju. Sehat unta tu. Kemudian dan dia punya cerdik. Nah tu. Dan unta Nabi ni, yang Nabi naik tu, dia bawa Nabi sampai ke Quba, kemudian sampailah ke tempat yang buat masjid Nabi apa semua tu. Apa semua dialah yang bawa sampai kepada tempat yang Nabi, unta tu berhenti dekat Madinah tu, dekat tempat anak yatim dua beradik tu, apa nama, Sahal dengan Suhail, berhenti tang tu. Unta tu lah. Semua kabilah yang duduk dekat Madinah pakat duduk tahan, ya Rasulullah, mai duduk dekat puak kami ni semua ramai, lepas tu kami semua hebat-hebat belaka, senjata apa semua ada, kami boleh pertahan kamu ya Rasulullah. Dia pegang tali unta. Nabi kata lepas, biar dia berhenti tang mana. Mai kabilah ni pula pun sama, pelawar Nabi juga. Nabi kata lepas, jangan duduk pegang. Sampailah kepada tempat macam rumah kandang macam tu. Apa nama ni, kepunyaan anak yatim dua beradik nama Sahlun dan juga Suhail. Sampai tang tu. Tu cerita Qaswa. Tak pasal cerita pasal unta tadi sikit. Lepas tu pula, unta ni apa khidmat dia lagi? Dalam peperangan Badar, Nabi bagi sahabat Nabi nama Zaid bin Harisah. Nama Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu naik unta tersebut dalam peperangan Badar, fi ghazwati Badrin. Dan unta tujulah juga Zaid bin Harisah daripada medan perang patah balik mari kat kota Madinah, mai habaqkan orang-orang Madinah, siapa yang syahid, siapa yang cedera, siapa yang selamat pada masa itu. Nak kata hebatnya unta Nabi berkhidmat dalam dakwah Nabi, dalam hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan unta Nabi inilah juga pernah dinaiki oleh isteri kepada Abi Dzar. Adalah dalam satu urusan tu. Kemudian pada satu hari itu, isteri kepada Abi Dzar Al-Ghifari ni, dia pun kata apa? Bila aku dapat aku bernazar, aku nak sembelih unta ni. Nabi dengar dia nak sembelih unta Nabi. Nabi kata apa? Amboi hang. Bahasa dia lebih kurang itulah. Nabi dia sebut bi'sa yamra'atin bi jazaitika ni. Nabi sebut lagu tu. Jadi makna kata apa? Amboi hang, teruk betul lah hang punya nazar. Sesungguhnya nazar, sebab apa? Isteri tu dia kata, aku sembelih ni, aku nak makan hati dia, aku nak makan jantung dia, aku nak masak lemak unta ni. Nabi dengar, Nabi marah. Nabi tegur, kata jangan duk buat lebih kurang lagu tu. Sebenarnya nazar tersebut yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah apa yang datang daripada kita sendiri.
Yang tu. Dan juga amalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sejak daripada situ tu, tak ada siapa pun sahabat-sahabat kan dengan sahabiah duk pandai-pandai nak pergi sembelih unta Nabi. Kan? Depa biak unta Nabi tersebut. Dan Nabi juga naik unta Qaswa dia tu dalam pembukaan kota Mekah. Nabi naik unta tu. Dan dalam perjalanan wahyu turun. Ketika mana Nabi tengah naik unta Qaswa dia tu, wahyu turun. Dan ketika mana wahyu turun tersebut, unta tadi tu tunduk dan terduduk. Dalam kitab kata dulu tu. Dia tunduk dan terduduk. Pasal apa? Li syiddati nuzulil wahyi. Sebab apa? Beratnya terima wahyu tu. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tanda-tanda di antara Nabi itu, Nabi dia dalam keadaan tertunduk dan kemudian peluh memercik habis muka dah. Turun dia wahyu. Jadi tuan-tuan dan juga perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mana saya pakai selendang sejuk. Kena hujan. Sampai ketua, daripada muda, daripada kecil sampai ketua saya tak boleh kena hujan. Tambah hari ni matahari tak ada. 2 biji Panadol lah telan ni. Jadi masa ketika mana Nabi dalam keadaan sakaratul maut, unta Nabi tu duk ada lagi Qaswa ni. Panjang umur unta Nabi ni. Jadi pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, unta Nabi itu yang bernama Qaswa tadi itu dia terlalu sedih, tak tahu nak kata lah sedih ke tak. Cuma dalam kitab kata ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam tashrab wa lam ta'kul hatta mata. Tu nak kata unta tu. Lepas mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat dan dikebumikan, unta tadi tu makan pun tak mau, minum pun tak mau. Sampailah unta tadi tu mati. Tu nak katanya kita duk tengok nama unta dia, kita duk baca dalam kitab takat tu saja. Rupanya ada sejarah unta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Penyudah dia elok mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, dia pun matilah unta tadi tu. Tak ada siapa pun yang mewarisi unta selepas wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lepas mana Nabi dia dah keluar, lepas tu yang tunjuk jalan tu pula adalah yang bernama Abdullah bin Uraiqid. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urusan-urusan dia yang hak lain tu Nabi dia bagi kepada Sayyidina Ali. Sebab dalam kitab Syekh Ramadan Al-Buti ni dia sebut kat sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan suruh dia untuk menunda keberangkatan dia. Nabi dia tak bagi Sayyidina Ali pi. Sayyidina Ali nak ikut sama, tapi Nabi tak bagi. Sebab apa? Ada urusan-urusan yang penting yang perlu diselesaikan. Yang antara yang disebut dalam kitab ni adalah untuk menyelesaikan wada'i'. Wada'i' ni apa dia? Barang-barang amanah orang. Orang-orang Mekah kalau kata benda-benda nak simpan ke apakah, amanat ke apakah, akan diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab dia tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu seorang yang jujur. Orang kafir pun percaya kat Nabi. Tu nak katanya bukan semua yang benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang benci sangat ni geng-geng Abu Lahab, Abu Jahal, geng-geng itulah. Termasuklah Khalid bin Walid, Muawiyah lah apa semua pada masa tu sebelum depa masuk Islam. Hak tu. Jadi Sayyidina Ali ni dia selesaikan urusan tersebut. Tapi Sayyidina Ali ni dalam kitab dia sebut bahawasanya Sayyidina Ali dia keluar pi, selepas mana selesai dia keluar dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Kalsum. Tu kita duduk perhati tengok.
Kalsum mai kat dekat kita. Kalsum ni perempuan. Sebab tu di dalam kitab apa nama-nama ni dia tulis Ummu Kalsum. Kan? Kalsum tu lelaki. Mai kat kita jadi perempuan. Siti Kalsum. Tu. Tak apalah, janganlah kita bila saya abang kata lelaki lagi tuan-tuan pian dapat cucu nak ikut nama sahabat Nabi yang ikut Saidina Ali pergi hijrah lah, nama apa? Nama Kalsum. Kacau. Tu. Sopalah juga macam nama Maisarah. Yang hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke Syam tu, yang ditemani oleh orang suruhan Sayyidatina Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah ni gulam. Pemuda, seorang lelaki. Tapi oleh kerana kita dekat sini ni dah biasa dah dengan nama Maisarah ni sebagai perempuan, kita gunalah perempuan. Tak apalah yang tu. Baik. Kemudian lepas tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun keluarlah. Keluar dengan Saidina Abu Bakar dan menginap dekat Gua Sur. Jangan tuan-tuan terkalih. Gua Sur, Nabi dia duduk transit sebelum pergi hijrah. Gua Sur, Jabal Sur. Gunung Sur ni. Satu lagi Jabal Nur. Jabal Nur ada Gua Hira. Ghar Hira. Tu. Tempat Nabi terima wahyu. Ada dua tu. Ghar Sur dengan Ghar Hira. Tu. Kalau Ghar Hira, Jabal Nur. Kalau Ghar Sur, Jabal Sur. Yang tu. Jadi dua tempat yang berbeza, gua pun yang berbeza. Yang tu. Jadi tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lepas mana Nabi dia keluar pergi ni, orang dekat kota Mekah pun kelam kelibut belaka. Pakat duk cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia tak keluar dengan Saidina Abu Bakar dan dia tak suruh pun Abdullah tadi ni bawa unta tu, tunjuk jalan apa semua tu pada hari tersebut. Depa buat apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Saidina Abu Bakar buat plan kita transit dalam Gua Sur dulu. Lama mana? Lebih kurang dalam 3 hari. Dalam riwayat kata depa duduk kat dalam tu kata 3 hari. Ada yang kata 5 hari. Tapi banyak yang kata 3 hari. Pasal apa? Nak bagi orang reda dulu. Sebab dalam tempoh tersebut orang semua kepung jalan. Semua orang pakai kepung. Orang pakai rata duduk pi cari, rata meronda tak kira. Duduk pi cari. Biar reda apa semua, barulah depa keluar habis. Tu cerita dia. Dalam tempoh tersebut itulah Asma' mai hantar makanan. Lepas tu siapa lagi? Apa nama anak lelaki Saidina Abu Bakar itu yang bernama Abdullah duk mai hantar berita apa yang berlaku. Dan dalam peristiwa tersebut Abdullah ni pun habaq kat pak dia dengan ayah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang pembesar kota Mekah dah buat keluar dah iklan wanted. Tekat rata habis semua dah wanted. Siapa dapat tangkap Muhammad, apa dia punya ganjaran dia? 100 ekor unta. Siapa tak mau? Seekor unta sebiji Mercedes. Anggaran lah. Boleh lah 250,000 lah sebiji Mercedes. Hak busuk-busuk tu lah kan. Bagi saya tak busuk 250,000 tu. Bubuh lah 250,000 kali dengan 100. Berapa juta? Siapa tak nak? Kita pun julin biji mata, nasib baiklah kita tak hidup pada zaman tu. Alhamdulillah. Kan? Kita dah terima dah Islam, dah tak ada lah tu. Kalaulah ada dalam keadaan kelam kelibut pada masa tu, saya tak kata siapa-siapa. Saya kata kad saya. Saya tak tahu saya duduk sebelah mana. Yang tolong Nabi ke yang tolong Abu Lahab tu? Saya pun tak tahu. Wallahu alam. Tantah saya jadi Suraqah tu ke? Ligan Nabi kata. Itu. Wallahu alam.
Ada sebab kita tak hidup pada zaman tu dan tak lahir pada zaman tu. Jadi depa buat keluar tu. Buat keluar tawaran tersebut, maka keadaan pun jadilah panas. Jadi cukup pada 3 hari tersebut, Asma pun menyediakan segala makanan untuk dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada masa itulah Asma binti Abi Bakar dia dapat gelaran Zatun Nitaqain. Apa makna Zatun Nitaqain? Orang yang mempunyai 2 tali pinggang. Main mana 2 tali pinggang tu? Pada masa Nabi nak naik di atas unta, nak bawa makanan, bubuh dalam bonjot, bubuh dalam bonjot. Lepas tu nak ikat hak ni, nak ikat 2 bonjot, nak pergi sangkut di atas unta tu tak ada. Asma dia terlupa nak mari tali. Cari kena kona kat sini tak nampak, kona kat sini tak nampak, tak ada dah. Lah sekali dia teringat tali pinggang dia. Kan orang perempuan dulu dia ada buat pakai tali pinggang, pakai kain. Ikat macam ni lah ni, kain ni. Ikat pinggang. Jadi dia buka tali pinggang dia. Tali pinggang kain, dia koyak. Kerak dia koyak, dia bagi 2. Satu tu dia ikat dekat bonjot, ikat sangkut di atas unta tu. Hak satu lagi dia pakai kat dia balik. Start daripada situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelar kepada Asma binti Abi Bakar sebagai Zatun Nitaqain, orang yang mempunyai 2 tali pinggang, 2 pengikat. Jadi bila dah keluar pi, dia dah selesai dah. Asma pun balik. Dia dah tak ada berhubung dah dengan ayah dia, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ketika itulah barulah dalam peristiwa tersebut, dalam kitab kata apa? Lamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr radhiyallahu anhu atana nafarun min Quraisy fihim Abu Jahl bin Hisham. Lepas mana keluarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar, tak tahulah keluar pi. Depa pi dah berjalan. Jadi Asma tadi pun mencerita kata kami pun didatangi oleh beberapa kumpulan. Datang satu geng orang kafir Quraisy, dan dalam kumpulan tersebut ada Abu Jahal. Abu Jahal pun mai juga. Fa waqafu ala babi Abi Bakrin, dan mereka duduk ramai-ramai di depan pintu rumah Abu Bakar dan ketuk pintu Abu Bakar, panggil. Fa kharajtu ilaihim, lalu aku keluar pi jumpa. Siapa yang keluar tadi ni? Asma pi jumpa dengan Abu Jahal and the gang. 6 Jahanam tu. Saya tak ingat dah nama ada tu. Saya duduk kira-kira betul lah Pi Ramli tu buat cerita tu. Saya kira-kira ada lebih kurang. Memang cukup 6 orang penjahat kota Mekah tu. Pi Ramli dia baca kot sirah Nabi ni. Dia buat 6 Jahanam. Itu. Kepala dia Abu Lahab, lepas tu Abu Jahal, apa lagi? Ada lagi lah. Saya ada nanti. Semua mati. Geng-geng tu semua mati juga. Baik. Faqalu, lalu mereka pun tanya, Aina abuki ya binta Abu Bakrin? Mana bapa engkau wahai anak perempuan Abu Bakar? Dia tanya Asma. Aisyah pada masa ni pi mana? Halui lagi, kecil lagi. Masa ni Aisyah kecil lagi. Qalat, lalu Asma pun kata, la adri wallahi aina abi. Aku tak tahu demi Allah pak aku duduk tang mana, aku tak tahu. Jangan tanya saya tak tahu. Jangan tanya cik tak tahu. Macam itulah. Qalat, lalu lepas mana Asma kata aku tak tahu, dia pun sambung cerita, farafa'a Abu Jahlin la'anahu Allahu yadahu wa kana fahishan khabisan falatama khaddi lutmatan fataraha minha qurti. Tengok jahat tak jahat nak mampu Abu Jahal ni. Lalu Abu Jahal angkat tangan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala akan tangannya, dan ni orang yang paling jahat, sejahat-jahatnya. Lalu ditampar pipi aku dengan satu tamparan, maka tercabut anting-anting telinga aku. Qurti itu maksudnya anting-anting. Derah Allah
Pang bagi tu tercabut telinga, bukan cabut telinga, tercabut dia punya ni subang. Lepas tampak, summan sarafu, lepas bagi penampak, lepas tu depa pun pi. Jahat tak jahat tu, depa tak tahu nak buat macam mana, terus sampai hari ketiga malam, kami tak tahu Nabi duduk tang mana, Abu Bakar pun tak tahu duduk tang mana, di mana. Sampailah satu ketika tu, nak katanya seluruh makhluk ambil bahagian. Sebelum tu iblis ambil bahagian, yang bagi idea kepada Abu Jahal. Ni jin pun ambil bahagian. Dalam kitab kata apa? Famakathna thalatha layalin wa ma nadri aina wajjaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk tunggu sampai kat 3 malam dah, kami duduk tunggu, tak tahu pergi mana. Kami tak tahu di manakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghala pergi. Sehingga hatta aqbala rajulun minal jin, sehinggalah mai seorang lelaki daripada bangsa jin, daripada Mekah ke bawah ni, maknanya daripada pedalaman ni, mai ke bandar mereka, yataghanna bi abyatin min syi'rin ghina'il arab. Jin tu mai, tapi dalam di dalam kitab kata apa? Yasma'una sautahu wa ma yarawnahu. Depa dengar suara tu, sedang duduk melantunkan lagu gurindam, syair dia tu. Depa duk cari suara tu, tapi tak tahu tang mana. Dengar suara, tapi tak tahu siapa yang baca. Dengar, daripada sayup naik sampai ke atas, dengar suara. Dia baca apa? Jazallahu rabbun nasi khaira jazaihi rafiqaini halla haytami umma ma'badin huma nazala bil birri thumma tarawwaha fa aflaha man amsa rafiqa Muhammadin. Itu dia baca, tapi mendayu-dayu lah. Saya baca lagu ni, saya tak pandai lagu. Tok Imam boleh kot. Dia ada baca dah. Jadi Allah Ta'ala kurniakan, Tuhan bagi sekalian manusia sebaik-baik balasan kepada 2 orang peneman yang duduk sebelum ni, duduk rumah Ummu Ma'bad. Siapa dia? Itulah Abdullah dengan dia punya hamba, bekas hamba Abu Bakar, dengan Abu Bakar tadi tu. Kedua-duanya telah turun membuat kebaikan, kemudian mereka telah bepergian berdua mereka. Maka beruntunglah barang siapa yang menemani Muhammad. Dengar kata lagu tu, fahamlah Asma, pak dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pi mana. Maknanya alhamdulillah pak aku tak kena tangkap, Nabi Muhammad tak kena tangkap. Depa sedang dalam perjalanan pi ke Madinah. Yang tu. Jadi tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Iblis pergi mana? Sebelum ni macam-macam perancangan. Masa dekat masa perjanjian Aqabah yang kedua, Iblis pun bagi pi habaq. Masa nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iblis pun bagi cadangan. Masa tu nak pi tangkap pun senang sangat dah. Iblis pi tang mana? Iblis tu tak pi mana? Dia duduk berusaha tu jugalah. Sampailah dia main habaq kepada Suraqah ni. Adalah seorang main habaq kepada Suraqah bahawasanya Nabi Muhammad SAW sekian. Ni ada 3 orang nampak habaq kepada tu. Orang tu pula pergi habaq. Yang kata Suraqah bin Jus'um tu yang pergi ligan Nabi Muhammad SAW, pergi kejak, jatuh tersungkuk, bangkit, jatuh tersungkuk, bangkit, jatuh tersungkuk tu. Yang tu. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang meneman? Azan dah. Oh, dekat dah. Siapakah yang meneman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pi kat Madinah? Yang kita duduk dengar biasanya Saidina Abu Bakar dengan Nabi Muhammad, 2 orang ni je. Sebenarnya yang duduk bersama-sama dengan Nabi, yang bawa keluar Nabi itu ada lagi 2 orang. Yang dalam kitab kata apa? Qala Ibnu Ishaqin qalat Asma bintu Abi Bakr radhiyallahu anhuma. Ini riwayat daripada Ibnu Ishaq. Asma, Sayyidatina Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma ni pun kata. Dia kata apa?
Lepas mana kami tahu bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghala ke Madinah, dan wa kanu arba'atan. Mereka ni berempat, bukan berdua. Mereka ni berempat. Yang pertama Rasulullah. Asma' bagi tahu. Nombor dua, pak dia. Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Yang kedua Amir bin Fahirah, maula Abi Bakrin. Seorang lagi nama Amir bin Fahirah. Amir bin Fahirah ni, dia ni hamba kepada Abu Bakar. Peranan dia apa dia? Amir ni, dia yang tukang bela kambing. Masa Nabi dengan Abu Bakar duduk atas gua sur tu, Amir ni dia duduk gembala kambing dekat kaki bukit Sur tu. Nah, gunung Sur tu, duduk kat bawah tu sambil dia duduk jaga kambing. Adalah berpuluh-puluh ekor bawah tu. Jadi buat apa? Amir ni dengan Amir bin Fahirah ni, dia perah susu pi hantar kat Abu Bakar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi lapar, semelih kambing wa naik atas. Tu satu. Peranan yang kedua tu pula, Amir ni masa Abdullah mai habaq berita, masa pi patah balik, Amir bin Fahirah ni pun bawa kambing ni belakang Abdullah bin Abu Bakar tadi, supaya jalan tapak kaki Abdullah tadi ni hilang. Jadi orang kafir tak tahu. Dan kemudian yang keempat ni, tu yang penunjuk jalan yang berbangsa Quraisy kafir tadi tu, nama Abdullah bin Uraiqid. Jadi depa dua ni layahat bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lepas tu bila dah sampai kat sana, turunlah apa semua macam yang saya sebut tadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dipelawalah oleh orang ni apa semua ni, suruh supaya berhentilah apa semua. Jadi dia pun tak ada siapa yang boleh berhenti. Jadi apa nama ni, bila sampai dekat kota Madinah, ni cerita sampai dekat kota Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sampai. Dalam perjalanan ni, berita tu dah sampai dah kepada orang-orang Madinah. Semua pakat tunggu. 2-3 hari sebelum sampai tu, pakat tunggu. Tunggu dekat depan, sampai tengah hari, masuk dalam rumah. Tunggu kat depan, sampailah beberapa hari. Lepas tu, boleh kepada orang Yahudi. Orang Yahudi duk ada di atas pokok kurma. Lalu orang Yahudi kata, "Hei Bani Qailah." Maknanya orang Ansar. "Hei Bani Qailah, datuk kamu yang korang tunggu tu dah sampai dah." Pakat keluar mai. Orang-orang Ansar ni tak kenal Nabi. Abu Bakar tak kenal. Tunggu je. Kita tak apalah, ada WhatsApp boleh hantar gambar kan. Tak kenal. Mai pakat tunggu keliling ni. Mana satu Muhammad, mana satu teman dia. Pakat nak cerita dalam kitab ni, saya cerita ringkas lah nah. Depa tersilap sambut Abu Bakar. Pakat keliling Abu Bakar. Lalas sekali matahari dah naik tinggi, Nabi panas pi lindung lah. Baru tahu, oh silap orang, petapa pula. Tinggal Abu Bakar tadi. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan, jadi kita akan sambung lagi apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat ketika mana sampai dekat kota Madinah pada bulan yang akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kita akan bertambah kasih dan juga sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup majlis kita dengan baca doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yastajabu laha illa anta ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.